Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Walakal hamdu bima khalaqtana, walakal hamdu bima razaqtana, walakal hamdu bima hadaitana, walakal hamdu bi ni'matil iman, walakal hamdu bi ni'matil islam, walakal hamdu bi ni'matil ihsan, walakal hamdu bi ni'matil quran, walakal hamdu bi ni'matil mal wal ahl wal wildan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama dalam slot pada kali ini dan ditaklifkan kepada saya iaitu mengenai bab hal ehwal rumah tangga ataupun dalam istilah fiqhnya disebut fiqh munakahat. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, di sini saya ingin menggunakan buku ataupun kitab yang dikarang oleh Dr. Husin Syahatah, seorang tenaga pengajar daripada Universiti Al-Azhar Mesir. Kitab beliau bertajuk Ar-Rajul wal Bait Bainal Wajib wal Waqi', iaitu lelaki dan rumah tangga di antara wajib, kewajipan dan realiti. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi fid daraini ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana yang kita ketahui, Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan. Dengan berpasang-pasangan inilah sempurnanya kehidupan seorang manusia, terutama sekali dalam pembinaan rumah tangga. Mana-mana lelaki ataupun wanita yang belum berumah tangga, ini menunjukkan bahawasanya kesempurnaan hidup itu belum lagi tercapai. Walau bagaimanapun, Allah menjelaskan dan juga Nabi Muhammad SAW menjelaskan pernikahan ini merupakan satu ikatan di antara zahir dan batin, iaitu antara lelaki dan perempuan dalam kehidupan membina rumah tangga. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, seperti yang mana kita ketahui, setiap lelaki dan setiap wanita ini mempunyai kelebihan tersendiri. Sebagaimana kehebatan, kelebihan orang lelaki ini yang mempunyai akal dan ilmu yang lebih berbanding orang wanita. Begitu juga orang lelaki ini bersabar lebih dalam perkara-perkara kerja-kerja yang berat. Dan begitu juga orang lelaki ini menjadi orang alim, menjadi orang faqih, orang fuqaha, menjadi orang mufti, menjadi mufti dan sebagainya. Dan tak hebat juga orang perempuan ini ada kelebihan-kelebihannya tersendiri. Iaitu antara kelebihan orang perempuan ini, iaitu mereka ini bersabar. Bersabar di atas segala dugaan kesusahan yang ditimpa ke atas mereka. Dan begitu juga mereka ini, orang perempuan ini, anak-anak rapat, lebih rapat daripada ayahnya berbanding dengan ibunya ini. Maksudnya anak-anak ini lebih rapat kepada ibu dia.
Dan juga syurga yang seperti mana yang dikatakan oleh Nabi SAW, syurga ini di bawah tapak kaki ibu. Orang perempuan juga boleh menyusu, boleh mengandung dan sebagainya. Jika jadi ada kekurangan di antara lelaki dan juga kekurangan di sebelah perempuan, dengan adanya pembinaan rumah tangga ini, maka kesempurnaan hidup itu terjalin di antara suami dan isteri. Dia akan membina satu rumah tangga yang baik dengan sempurna, dan sekaligus akan membina satu masyarakat yang harmoni. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa perkara yang perlu dibincangkan dalam kitab yang dikatakan agak moden ini, yang mengenai perbahasan terkini. Jadi tajuk yang akan dibincangkan iaitu mengenai tanggungjawab suami dalam Islam, batas-batas tanggungjawab suami dalam Islam, asas-asas keseimbangan antara tanggungjawab suami Muslim dan bagaimana suami Muslim itu mengatur waktunya dalam menunaikan tanggungjawab. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran dan hadis Nabi SAW, bahwasanya Allah menciptakan manusia ini secara tidak sia-sia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia ini hanya untuk semata-mata beribadah kepada aku. Dan Allah membebankan, bila Allah jadikan manusia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah, dan ini merupakan salah satu tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita sebagai seorang manusia. Kita lahir ke muka bumi ini, adakah kita nak kita lahir ke muka bumi ini? Dan kita lahir ke muka bumi ini atas percaturan ibu dan ayah kita, maka terhasillah kita hari ini, yang dinamakan manusia, yang dinamakan lelaki, yang dinamakan perempuan, yang dinamakan kanak-kanak. Maka inilah ciptaan-ciptaan Allah kepada manusia ini di muka bumi ini untuk beribadah kepada dia. Jadi apabila Allah menciptakan manusia ini secara tidak sia-sia, maka Allah berikan dia taklif, berikan dia tanggungjawab, berikan dia kewajipan, yang mana kewajipan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa warabbika lanas'alannahum ajma'in, demi Tuhanmu kami akan menyoal mereka itu semuanya pada hari akhirat kelak, dalam surah Al-Hijr ayat 92. Dan juga bila Allah menjadikan manusia ini secara tidak sia-sia, diberikan tanggungjawab, dalam Quran juga disebut, dalam hadis juga ada disebut. Dalam hadis disebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kamu itu adalah pemimpin, maka kamu semua ini akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya sebagai seorang pemimpin, isteri dalam memimpin anak, memimpin rumah tangga, suami dalam memimpin keluarga, memimpin rumah tangga, dan begitulah seterusnya. Setiap orang ini ada tanggungjawab dia, dan inilah akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Maka kejadian Allah, setiapnya Allah jadikan itu ada hikmahnya. Hikmah inilah yang kadang-kadang kita dapat kita rungkaikan dan tidak dapat kita rungkaikan. Dan juga tanggungjawab yang Allah berikan kepada setiap manusia ini tidak akan bermakna tanpa ada penilaian. Maksudnya Allah akan buat penilaian. Tanggungjawab ini dia penilaian dia. Tanggungjawab ini dia penilaian dia. Kerana penilaian yang terakhir itu merupakan penilaian yang lebih utama sekiranya semua manusia ini mengetahui penilaian. Tanggungjawab yang Allah berikan dan Allah akan nilaikan. Di mana Allah nak nilaikan, iaitu di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Ayat 18 daripada surah Al-Harsh. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Khalifah Umar bin Al-Khattab pernah berkata, nilailah dirimu sebelum kamu dinilai, timbanglah amalan kamu sebelum amalan kamu ditimbang. Maka ini menunjukkan bahawasanya kejadian Allah kepada manusia ini dipertanggungjawabkan, akan ditanya di akhirat kelak.
Walau apa jua jawatan yang kita jawat, seorang pendidik, seorang magistrate, lawyer, mufti, qadi dan sebagainya, semuanya ini akan mati, dan mereka ini semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berlainan dengan orang-orang yang mempunyai fahaman seperti orang etis dan juga orang kafir. Mereka ini penganut fahaman orientalis yang mereka tidak percaya hari kebangkitan, yaumul ba's, hari soal jawab, hari perhimpunan, syurga neraka, dosa pahala. Mereka ini tidak percaya, dan ini merupakan satu pemikiran yang salah, yang tidak sepatutnya berlaku. Dan kita sebagai orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana sekalipun kita mati, di udara, di jalan, di air, dimakan harimau, ditelan oleh ikan dan sebagainya, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan ini, daripada penilaian ini, Allah akan beri pembalasan, sama ada pembalasan itu baik atau pembalasan itu buruk, iaitu syurga dan juga neraka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini, jika menginginkan kebaikan untuk seseorang, sudah pastinya Allah akan memberikan kefahaman yang baik, terutama sekali, dan tanggungjawab yang mesti dipikul bersesuaian dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai seorang Islam, kefahaman ini penting, sebagai pendinding, sebagai pedoman kepada kita. Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang haram itu jelas, yang halal itu jelas. Jika sekiranya Allah mengatakan itu halal, maka wajiblah kita patuhi. Sekiranya Allah mengatakan itu haram, maka wajiblah kita ikuti bendanya halal dan juga bendanya haram dan sebagainya. Kerana ini merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai seorang suami terutamanya, perlu mengetahui tanggungjawab dia, kewajipan dia dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut. Bagaimana dia, bila dia mengetahui dan dia tahu cara bagaimana dia melaksanakan tanggungjawab. Jadi jika tidak ada pelaksanaan tanggungjawab ini, maka kehidupan dia sebagai suami sudah menjadi satu yang sia-sia belaka. Ada suami tapi tidak berguna, pun tidak guna juga. Jadi ini perlu ada tanggungjawab sebagai seorang suami. Jadi apabila dia tidak melaksanakan tanggungjawab, maka akan berlakulah polemik, perkara-perkara dan keburukan yang sudah pastinya menghalang dia dalam mencari keberkatan rezeki. Bila orang yang tidak menjalankan tanggungjawab, sudah pastinya rezeki itu sempit, rezeki itu tidak bertambah, rezeki itu tidak berkat. Anak-anak akan tergelincir daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perlu kita perhatikan, kerana ini kita menjalankan tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan fenomena hari ini, inilah yang berlaku di hadapan mata kita pada hari ini sekarang. Jadi sebagai kesimpulan daripada tajuk ini, sebenarnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu menghitung sesungguhnya kami menciptakan kamu ini adalah satu yang sia-sia, tidak ada sebarang, orang kata apa, tidak ada sebarang hikmah, tidak ada sebarang keperluan untuk jadikan kamu, sedangkan kamu itu akan kembali kepada kami, Allah kata. Jadi tuan-tuan hadirin yang mati Allah sekalian, tanggungjawab yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita laksanakan dan kita penuhi. Dan Allah ada juga dalam ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi menceritakan tentang azab-azab bagi suami yang tidak melaksanakan tanggungjawab dia terhadap Allah, terhadap keluarga dan sebagainya. Tuan-tuan hadirin yang mati Allah sekalian, dan kita masuk dalam bab tanggungjawab suami dalam Islam. Tadi kita ceritakan tentang tanggungjawab suami dalam Islam. Ini batas-batas tanggungjawab suami dalam Islam. Jadi apabila seorang lelaki ini berkahwin, sebelum dia berkahwin, dia ada 3 tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Pertama sekali, tanggungjawab kepada Allah. Yang kedua, tanggungjawab kepada pekerjaan. Yang ketiga, tanggungjawab kepada diri dia sendiri. Jadi sebelum dia berkahwin, bila dia telah berkahwin, maka tanggungjawab ini bertambah lagi, iaitu tanggungjawab kepada keluarga dia. Bila tanggungjawab ini bertambah, maka soalan di akhirat kelak dan Allah membuat penilaian ini juga bertambah. Bila ada keluarga, Allah akan bertanya, penilaian yang Allah akan tanya di akhirat kelak berkaitan dengan
penilaian terhadap diri dia, terhadap rumah tangga dia, terhadap masyarakat dia, terhadap jiran dia dan sebagainya. Dan ini penilaian yang akan dinilai kelak. Jadi suami perlu memahami dengan lebih mendalam ruang lingkup tanggungjawab dan hakikat dalam menjalankan melaksanakan tanggungjawab. Sudah pastinya akan berlaku kelalaian dalam pelaksanaan tanggungjawab jika dia tidak menyempurnakan menjalankan tanggungjawab dia dengan lebih baik. Jadi yang pertama sekali, ulama cendekiawan Islam membahagikan tanggungjawab ini dalam ruang lingkup yang 4 yang besar. Yang pertama sekali, tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara tanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu antaranya iaitu beribadah, melaksanakan benda-benda yang wajib dan melakukan ibadah, amalan yang soleh. Dan tanggungjawab ini perlu yang lebih utama itu tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Yang kedua iaitu tanggungjawab kepada keluarga. Itu kita orang lelaki ini sebagai ketua agama, ketua keluarga rumah tangga. Jadi menjadi satu kewajipan, menjadi satu tanggungjawab untuk kita melaksanakan perintah oleh Nabi SAW kepada si suami. Jadi dapat diringkaskan mengenai tanggungjawab kepada keluarga ini iaitu tanggungjawab kepada isteri dari segi nafkah, dari segi cinta, dari segi perlindungan yang baik lagi mulia. Itu begitu juga tanggungjawab kepada anak-anak, dari segi nafkah, dari segi pelajaran, dari segi perubatan, dari segi latihan yang memerlukan dia tanggungjawab dan berdikari pada masa akan datang. Kemudian yang ketiga, dalam tanggungjawab keluarga ini iaitu tanggungjawab kepada orang tua, memberi layanan yang baik, perlindungan, nafkah. Dan yang keempat, iaitu tanggungjawab terhadap keluarga, saudara mara, ipar duai kita dan sebagainya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyambungkan silaturahim. Tak ada duit, kita beri nasihat dan menghulurkan bantuan apa-apa yang kita mampu. Dan ini tanggungjawab kepada keluarga tadi, kepada anak, kepada isteri, kepada mak ayah dan juga kepada selain daripada keluarga kita, saudara mara dan sebagainya. Ini tanggungjawab kepada keluarga. Apabila kita dah berkahwin, so bertambahlah tanggungjawab ini. Yang ketiga, cendekiawan Islam, ulama menggariskan tanggungjawab suami terhadap diri dia sendiri. Tadi tanggungjawab kepada Allah, tanggungjawab kepada keluarga dan juga tanggungjawab kepada diri dia sendiri. Dari segi latihan fizikal dan juga latihan kerohanian. Bila kita melihat kepada latihan kerohanian ini, iaitu memantapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan amalan zikir, wirid, doa, baca Quran dan sebagainya. Dan begitu juga dengan latihan fizikal kita, dalam ibadah, bersesais, bersenam, mencari rezeki yang baik. Dan inilah antara benda-benda yang dua perkara ini, dan tambah lagi iaitu menenangkan jiwa dengan melakukan ibadah, mewujudkan interaksi sosial dengan orang lain, membantu menyelesaikan kepentingan-kepentingan mereka. Ini tanggungjawab pada diri kita sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, tanggungjawab yang keempat iaitu tanggungjawab kepada pekerjaan kita, iaitu mencari rezeki yang halal, pekerjaan yang baik, ikhlas dalam beramal, gigih dalam berusaha. Dan inilah 4 tanggungjawab tadi. Tanggungjawab yang pertama, tanggungjawab kepada Allah. Yang kedua, tanggungjawab kepada keluarga. Yang ketiga, tanggungjawab kepada diri kita sendiri. Yang keempat, tanggungjawab kepada pekerjaan kita. Jadi hakikat realiti pada hari ini kita lihat, dan ini tanggungjawabnya wajib dilaksanakan. Tapi realiti hakikinya yang kita lihat pada hari ini, tidak ada keseimbangan di antara pekerjaan dengan ibadat tuntutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi berat sebelah. Selalu bekerja, tidak beri tuntutan yang baik kepada keluarga, tidak seimbang. Jadi apabila dia tidak seimbang, maka akan timbullah perkara-perkara, masalah-masalah yang mungkin akan muncul. Muncul cakap-cakap daripada orang-orang, pergaulan orang lain, orang kata membawa, pergaulan daripada isteri dan anak-anak, apatah lagi daripada ruang keluarga. Keluarga kita tahu perkara-perkara yang tidak seimbang ini, perkara-perkara yang tidak ada keseimbangan. Jadi inilah yang kita akan lihat bagaimana keseimbangan yang diberikan. Negara Islam membariskan keseimbangan
dalam melaksanakan tanggungjawab kita ini sebagai seorang suami, dalam pekerjaan dia dengan mak dan ayah dia. Jadi Islam memberi garis panduan untuk kita mudah. Islam dah beri dah kita supaya kita dapat melaksanakan tanggungjawab itu dengan lebih baik. Dan bila kita melakukan tanggungjawab ini dengan lebih baik, sudah pastinya balasan yang diberikan oleh Allah itu sudah pastinya benda yang baik. Jadi Islam telah memberi keseimbangan, sebutkan di sini, iaitu Islam merupakan agama yang seimbang dan tidak memberatkan dengan satu perintah dengan perintah yang lain. Apabila Nabi suruh, Allah Subhanahu Wa Taala suruh, dia ada perlu ada keseimbangan antara kita dengan agama, dengan tuntut akhirat, dengan dunia dan sebagainya. Jadi apabila kita melihat keseimbangan ini, prinsip-prinsip dalam aspek kehidupan seorang Muslim ini perlu ada keseimbangan. Di sini digariskan beberapa keseimbangan yang perlu kita laksanakan, terutama sekali sebagai seorang lelaki, apatah lagi sebagai seorang manusia, iaitu keseimbangan di antara tuntutan dunia dan juga akhirat. Akhirat sangat lebih pun tak boleh, dunia sangat lebih dunia pun tidak boleh. Dia ada keseimbangan antara duanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan tuntutlah dengan harta Allah kurniakan kepadamu akan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah kamu lupakan bahagianmu dari dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau melakukan kerosakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang membuat kerosakan. Ini keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dan juga perlu ada keseimbangan, iaitu tuntutan rohani dan juga tuntutan fizikal. Dalam kita bermakan, dalam hati kita juga ni perlu ada makanan dia. Tidak saja tubuh badan kita yang fizikal ini, makan, tidur dan sebagainya. Makanan hati itu dengan apa? Berzikir, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas dalam beramal, membaca Al-Quran, dan ini merupakan tuntutan makanan hati. Yang seterusnya itu keseimbangan tuntutan hak, iaitu hak kepada Allah, hak kepada rumah tangga, hak pekerjaan dan hak kerohanian. Begitu juga dengan keseimbangan fikiran dan kelembutan dalam pelbagai masalah. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah, tidak dengan hanya menggunakan kekerasan, sikap ego kita dan sebagainya. Maka kita perlu berfikir sebelum kita bertindak. Dan juga seterusnya keseimbangan, iaitu antara hak ibu bapa, hak isteri, hak anak. Tak boleh lebih kepada ibu bapa, tak boleh lebih kepada isteri dan keluarga, tak boleh lebih kepada anak tinggalkan isteri, tak boleh lebih kepada isteri tinggalkan ibu bapa. Dia ada keseimbangan. Begitu juga dengan keseimbangan antara keinginan dan juga nafkah rumah tangga. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak melaksanakan keseimbangan tanggungjawab ini? Jadi Rasulullah memberi satu teori bagaimana untuk kita melaksanakan, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjemahannya, engkau memiliki kewajipan Tuhanmu, kewajipan terhadap keluargamu, kewajipan terhadap dirimu, tunaikanlah kewajipan itu sesuai dengan haknya. Hadis riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya. Jadi Nabi menggariskan ada 3 perkara yang perlu dilaksanakan tanggungjawab. Pertama sekali hak Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua hak keluarga, yang ketiga hak diri kita sendiri. Dalam hadis ini disebutkan hak kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah agama yang dianjurkan dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kepada keluarga kita meliputi semua hak, hak isteri, hak anak, hak ibu bapa, bersesuaian dengan ketetapan hukum yang dilaksanakan, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga iaitu hak diri sendiri, iaitu menjaga diri dengan memenuhi keperluan rohani, jasmani, serta memelihara diri daripada sebarang bahaya. Dan ini hak kepada diri kita. Jadi hak-hak ini, hak kepada keluarga, hak kepada diri, dan juga hak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita melampaui batas, dan jangan kita melampaui batas di antara hak-hak mereka ini. Jadi kita berikanlah hak-hak itu kepada pemiliknya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga melarang
Dan juga Nabi SAW melarang keras kepada orang yang melampaui batas kepada hak orang lain. Hadirin yang mati Allah sekalian, hakikat realitinya pada hari ini, dan kita lihat hak-hak Allah ini diabaikan. Hak-hak Allah ini tidak disempurnakan dengan baik. Sedangkan Allah lah yang mencipta kita, Allah yang memberikan kita Al-Quran, Allah memberikan kita Nabi SAW sebagai petunjuk ke berjalan yang lurus. Tapi masih lagi juga manusia ini engkar, tidak mengikuti panduan yang diberikan oleh Allah, iaitu Al-Quran, dan tidak mendengar apa yang diberikan, yang diajarkan oleh kepada Nabi Muhammad SAW kepada kita. Jadi penyimpangan hak-hak ini sepatutnya tidak berlaku, tapi hari ini, dunia hari ini berlaku. Islam menggariskan lain pula yang kita buat. Itu juga dengan melibatkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak seharusnya kita mengganggu urusan ibadah kita, mengganggu urusan rumah tangga kita. Dan ini realiti yang berlaku. Keseimbangan itu tidak ada. Dan kita juga menyibukkan diri dengan pekerjaan yang sia-sia. Tidak menunaikan hak tanggungjawab, tidak menunaikan hak kepada keluarga dan sebagainya. Dan ini merupakan salah satu kesilapan yang kita berlaku dan kita lihat pada hari ini. Hadirin yang mati Allah sekalian, jadi kita lihat tadi batasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia ini, iaitu batasan-batasan yang disebut waktu yang dimiliki oleh seorang Muslim ini merupakan nikmat yang begitu mahal. Jadi seorang Muslim ini, jadi kita lihat bagaimana suami Muslim ini mengatur waktunya dalam menunaikan tanggungjawab. Jadi dalam melaksanakan tanggungjawab ini tidak serasi, melainkan dengan menggunakan waktu. Jadi jika sekiranya tidak ada waktu ini, susah bagi kita untuk membahagikan tanggungjawab kita antara sesama tanggungjawab yang perlu kita tunaikan. Jadi waktu yang dimiliki oleh seorang Muslim merupakan nikmat yang mahal. Sebagaimana daripada hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal firagh. Itu hadis riwayat At-Tirmizi. Dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, iaitu nikmat kesihatan dan juga waktu yang terluang. Jadi Allah memberikan balasan nikmat kepada manusia ini. Jika buat perkara yang baik, maka Allah akan tambah nikmat ini. Jika sekiranya buat untuk kejahatan nikmat ini, maka Allah akan memberi siksaan dia kepada hamba-Nya yang tidak menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu-waktu ini Allah akan tanya di depan, di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kaki seorang hamba tidak akan melangkah pada hari kemudian sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. Pertama sekali tentang umur dia, bagaimana telah dia habiskan. Yang kedua, masa mudanya, bagaimana dia telah gunakan. Yang ketiga, tentang hartanya, dari mana dia perolehi dan dipergunakan. Dan yang keempat, kemana dia yang keempat iaitu ilmu, adakah dia amalkan ilmu. Jadi ilmu ini 4 perkara yang diterangkan oleh Nabi SAW ini, kita akan jangan jadikan dia satu perkara yang sia-sia. Selagi mana kita bernama manusia, kita ini menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi makhluk kepada Tuhannya, maka perkara-perkara ini akan ditanya. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan kata nama masa wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mewasiatkan kepada kita supaya menjaga waktu. Ightanim khamsan qabla khamsin. Antaranya, gunakanlah waktu lapangmu sebelum datang waktu sibuknya. Kerana waktu ini terlalu terbatas bagi kita. Dulu sebagaimana dalam satu kitab menceritakan, ketika mana kaum Nabi Nuh AS, antara mereka ini umurnya begitu panjang, 1000 tahun lebih. Di antara nabi-nabi ini, kebanyakan nabi-nabi ini dilantik menjadi rasul ketika berusia 40 tahun. Jadi 40 tahun, 1000 tahun lebih ini,
Nabi Nuh berjalan, berjalan-jalan berjumpa dengan seorang ibu dia melihat ibu ini menangis. Jadi ditanya oleh Nabi Nuh alaihissalam, kenapa menangis wahai ibu? Dia kata, anak aku ini mati pada usia yang muda. Itu ketika berusia 60 tahun. 60 tahun nisbahkan kepada Nabi Nuh ini kira muda lagi lah. Tapi bila di akhir zaman ini 60 tahun ini tunggu, sudah dikirakan tua. Kemudian Nabi Nuh berkata, wahai ibu, ketahuilah bahawasanya umat pada akhir zaman nanti, bahawasanya umur mereka ini akan tak lama, pendek je. 60 tahun ke 70 tahun. Maka berkata ibu ni tadi, jika sekiranya aku hidup, umur aku ada hidup di akhir zaman nanti, sudah pastinya aku akan beribadah kepada Allah siang dan malam. 60 tahun zaman kita ni lah, akhir zaman ini. Jika sekiranya ibu tua itu beribadah kepada Allah, hidup di akhir zaman ini, sudah pasti katanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pada zaman kita. Dan Nabi SAW juga ada sebut, A'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umat aku ini 60 ke 70 tahunnya. Tambah dalam Imam Ghazali tambah pula 70 tahun ke atas. Ini merupakan advantage pada dia. Supaya dia bertaubat, supaya dia berzikir kepada Allah, kerana Allah memberikan dia kenikmatan yang lebih daripada umur 70 tahun. Dan inilah disebutkan oleh Nabi SAW. Dan begitu juga bila kita tengok kewajipan-kewajipan ini, sebagaimana kata Imam Hasan Al-Banna dalam Wasaya Al-Ashar lil Imam Hasan Al-Banna, dia mengatakan apa? Al-wajibat aktsaru minal awqat. Kewajipan itu, tanggungjawab itu terlalu banyak, lebih daripada masa yang diperuntukkan kepada kita. 24 jam hari semalam, 12 jam kita tidur, 12 jam lagi siang, nak melakukan itu, nak melakukan ini. Kali ini tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Tak kira tanggungjawab bagaimana sekalipun, wajib kita laksanakan. Sebagaimana kata beliau, kewajipan itu lebih banyak daripada waktu yang ada. Bantulah orang lain untuk menguruskan waktunya. Jika kamu terhalang dengan pekerjaanmu, maka cepatkanlah dia. Jadi dengan waktu yang ada ini, waktu yang terbatas ini, dalam usia kita ini, maka kita perlu mengurus waktu itu dengan baik. Sebagaimana yang diketahui oleh umum, yang pertama sekali, cara-cara untuk pengurusan waktu ini, pertama sekali kita menetapkan sasaran. Apa yang perlu kita capai dalam masa satu hari, apa yang perlu kita buat. Buka mata, celik mata, apa yang perlu kita lakukan, sasaran kita dalam sehari ini kita perlu fikirkan. Yang kedua, kita menetapkan tanggungjawab dalam menyelesaikan sesuatu perkara bagi sehari ini tersebut. Maka setiap tanggungjawab yang kita selesaikan dalam satu hari ini, sudah pastinya akan diberi pahala dan akan dinilai dengan sesuatu yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, cara untuk mengurusan masa, menyusun tanggungjawab mengikut keutamaan Islam, priority. Jadi tanggungjawab ini kita susunkan mana yang lebih utama untuk kita laksanakan. Yang keempat, iaitu membahagi waktu dalam tanggungjawab ini dengan pertimbangan yang seimbang, dengan sesuai. Bila kita dah susun, kita lihat balik mana yang sesuai, mana yang perlu kita laksanakan dengan tanggungjawab tersebut. Yang kelima, iaitu menentukan metod ataupun cara boleh untuk kita meningkatkan tanggungjawab dan bersesuaian dengan waktu yang ada. Kita melaksanakan tanggungjawab, menziarahi ibu bapa, membantu dia, menziarahi rakan-rakan kita, menziarahi anak saudara. Apa yang perlu kita laksanakan, bagaimana untuk kita meningkatkan tanggungjawab kita kepada mereka. Yang seterusnya, iaitu yang keenam, iaitu membuat perancangan dengan teliti, dengan berfikir dengan baik, supaya apa yang kita laksanakan ini kita dapat selesaikan dengan baik, kita dapat meningkatkan tanggungjawab kita kepada semua orang, dan yang paling penting itu kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan hadirin yang mati Allah sekalian, jadi sebagai kesimpulan untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu model program yang suami seorang Muslim yang perlu kita laksanakan. Orang kata apa? Jadual.
sebagai seorang Muslim. Yang pertama sekali, bangun sebelum subuh, insya-Allah sembahyang 2 rakaat, berwuduk, kemudian kita sembahyang sunat. Boleh sekarang, kalau sekarang ni tak boleh lah untuk kita menunaikan solat di masjid. Waktu subuh, sembahyang subuh di masjid. Kemudian kita berzikir, kita wirid, kita membaca Quran. Jangan lupa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas kita sembahyang nak masuk subuh, kita sembahyang 2 rakaat, kemudian masuk subuh sembahyang di masjid. Tak boleh di masjid, kita sembahyang berjemaah di rumah kita. Kemudian selepas daripada subuh, kalau kita cuti, tunggulah kita berzikir, baca Quran sehinggalah tibanya waktu syuruk. Selepas waktu syuruk setengah jam, kita menunaikan solat duha. Dan kalau bila kita bekerja, kita bersiap-siap sampai subuh tu, kita bersiap-siap untuk menunaikan pergi kerja. Bila sampai di tempat kerja, jangan kita lupa menunaikan 2 rakaat solat sunat duha selepas daripada waktu syuruk. Jadi apabila kita bekerja, kerjalah dengan yakin, kerja dengan ikhlas. Setiap kali kita keluar rumah, niat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari rezeki, untuk kita memberi makan anak dan isteri kita. Kerja dengan baik, teruskan dengan kerja dengan bersungguh-sungguh. Sembahyang berjemaah di masjid, dan seterusnya sembahyang asar di masjid, kalau kita berkesempatan, dan jika tidak berkesempatan, kita menunaikan solat di tempat kerja kita. Dan apabila menjelang maghrib, jangan kita tidur pula selepas itu, lepas balik kerja kita tidur pula, tidak boleh. Jadi selepas maghrib memang ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak masuk maghrib, kita bersiap sedia untuk kita berzikir sebelum kita masuk maghrib. Apabila masuk maghrib, sembahyanglah berjemaah di masjid. Kalau tak boleh di masjid, kita sembahyang bersama keluarga kita berjemaah. Kemudian bila selesai sembahyang maghrib, teruskan berzikir, berwirid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada solat sunat awwabin dan sebagainya. Kita membantu anak-anak, membimbing anak-anak belajar mengaji, membaiki tajwid dan sebagainya, dan membaiki belajar tentang kitab-kitab agama, baca satu kali hadis, buka buku sebagai panduan kepada kita, dan ini merupakan makanan rohani dalam diri kita. Seterusnya, kita bila sembahyang tiba waktu isyak, kita sembahyang isyak di masjid, ataupun kita sembahyang berjemaah bersama keluarga. Dan selepas isyak, begitulah kita selesaikan keperluan keluarga kita. Dan juga Nabi ada mengatakan bahawasanya jika sekiranya selepas isyak ni kita tak ada buat apa, maka hendaklah kita terus saja tidur. Dan jika sekiranya ada hal-hal tentang orang datang ziarah, maka kita teruskan. Kita bertanyakan khabar dan sebagainya, berkumpul bersama keluarga. Dan seterusnya, sebelum kita tidur, sembahyang solat witir, berwirid sedikit, dan jika kita muhasabah seharian kita. Kalau boleh sebelum kita tidur, kita fikirkan untuk besok apa yang perlu kita laksanakan. Jadi kita ambil sembahyang, kemudian kita tidur dengan miring ke kanan dalam keadaan berwuduk, berdoa dan juga berzikir sehingga kita terlelap. Jadi setengah orang bertanya pula, berwuduk ni kadang-kadang isteri datang pegang tangan apa semua, bagaimana kita nak tidur? Sesungguhnya berwuduk ketika itu adalah untuk kita tidur, bukannya untuk kita beribadah, kita nak sembahyang, untuk baca Quran dan sebagainya. Jadi tuan-tuan hadirin, itulah putaran kehidupan kita seharian sebagai seorang Muslim yang perlu kita laksanakan dan kita ikuti sebagaimana digariskan oleh Islam. Jadi saya merasakan cukup untuk sekarang ini, dan kita akan sambung insya-Allah perkara-perkara tentang tanggungjawab suami terhadap isteri, tanggungjawab isteri kepada suami, cerita-cerita mengenai dengan kewajipan-kewajipan, perkara-perkara negatif yang tidak sepatutnya dilakukan oleh suami kepada isteri. InsyaAllah di setakat itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ilaika nashku wa iyyaka narju an tarfa'na annal bala wal waba wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan ya arhamar rahimin wa ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min
sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.